Seperti yang kita maklumkan bahawa slot tempahan untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca yang dibuka pada jam 12.30 hari tadi telah habis dalam tempoh 4 jam sahaja di mana sebanyak 268,800 slot tempahan vaksin berkenaan dibuka kepada pusat pemberian vaksin di Kuala Lumpur dan Selangor sahaja dan terhad kepada siapa cepat dia yang dapat. Jadi untuk membincangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, mungkin daripada segi aspek pengurusan teknologi, saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat KLN untuk Dasar Kesihatan dan juga Sosial, Saudara Azrul Mohamad Khalib. Saudara Azrul, mungkin antara yang dapat mendaftar dan juga menempah slot AstraZeneca ini, akan tetapi kalau perbincangan di media sosial ada yang mengatakan bahawa ada sedikit kesukaran pada awalnya, tetapi proses itu berlangsung dengan baik pada jam-jam yang seterusnya. Bagaimana kita melihat reaksi masyarakat terhadap pendaftaran vaksin ini? Respons yang dilihat sejak pautan dibuka untuk pendaftaran vaksin AstraZeneca pada jam 12 tadi adalah sangat meyakinkan dan positif terhadap usaha memastikan seramai orang yang mungkin dapat divaksinasikan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Walau bagaimanapun, kita perlu mengambil sikap realis terhadap kebarangkalian ramai di antara mereka yang telah mendaftar melalui jalur AstraZeneca ini mungkin juga antara yang terawal atau memang sudah bersemangat pada mulanya untuk menerima vaksin seawal yang mungkin menerusi pendaftaran sebelum ini. So, ini tidak semestinya menunjukkan bahawa keraguan terhadap vaksin kurang atau sudah dapat ditangani. So, pada pendapat saya, cabaran keraguan terhadap vaksin ini masih lagi perlu ditangani walaupun menunjukkan tanda-tanda awal yang memberangsangkan. Dalam aspek yang lain juga kita perlu lihat bahawa proses ataupun program vaksinasi ini tidak terhad sekadar pendaftaran sahaja, tetapi bagaimana masyarakat peka dengan temu janjinya, janji temu, bagaimana mereka faham untuk diimunisasi dan sebagainya. Kerana itu juga ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki dalam fasa 2. Pada pandangan Azrul, bagaimanakah kita memastikan bahawa respon yang diberikan masyarakat ini juga dapat diteruskan untuk melincinkan dan juga melancarkan proses yang seterusnya pula, kalau dah ditemu janji dan sebagainya? Sememangnya usaha komunikasi ini kita perlu meneruskan usaha yang kita buat melalui online, atas talian, melalui radio, melalui TV dan sebagainya untuk memastikan mereka yang sudah pun mendaftar show up atau muncul pada temu janji yang telah diberikan pada mereka. Kami mendapat tahu bahawa antara 15 hingga 20% daripada mereka yang sepatutnya muncul untuk appointment tidak muncul untuk menerima vaksin, dan itu adalah satu perkara yang membimbangkan kerana kita memerlukan mereka yang telah mendaftar dan telah mendapat tarikh appointment untuk meneruskan proses vaksinasi untuk memastikan semua orang yang dapat divaksinasi dapat mengurangkan wastage ataupun kemungkinan membazir vaksin yang ada. So kita perlu masyarakat mengambil tahu tentang aspek-aspek dan kebaikan vaksinasi ini. Azrul, kita masih lagi kurang daripada segi vaksinasi di kalangan masyarakat dan juga jalan kita menuju ke komuniti kelompok herd immunity itu mungkin masih lagi jauh. Akan tetapi bagaimana dengan cara-cara seperti akses ataupun maklumat yang diberikan melalui MySejahtera, tarikh yang lebih spesifik untuk pendaftaran walaupun kita di stage ketiga contohnya, penting kerana keyakinan itu perlu diberikan, kerana mungkin kita tidak menafikan bahawa masyarakat berada dalam satu fasa mereka sudah mendaftar sejak bulan Februari yang lalu, tapi menunggu begitu lama menyebabkan mereka mungkin sedikit lesu ataupun marah dengan penantian itu. Pada pandangan Azrul, bagaimana strategi yang perlu dilakukan supaya kita memastikan bahawa mereka yang berminat ini masih lagi dapat diberikan pengesahan, dapat diberikan jaminan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat yang belum mendaftar dan juga ragu-ragu tentang vaksinasi? Ini merupakan cabaran yang sungguh hebat bagi kerajaan dan sememangnya kalau kita melihat pada negara-negara lain juga mengalami keadaan yang sama di mana isu supply ataupun bekalan vaksin itu menentukan penjadualan kepada program vaksin yang akan diteruskan. Kalau bekalan itu tidak ada atau tidak konsisten atau mungkin tergendala, ianya akan ada cumulative effect atau menyebabkan ripple effect pada kebolehan
proses seperti MySejahtera itu untuk memberikan appointment kepada mereka yang memerlukan vaksin. Sekiranya kita adalah negara seperti UK atau US dan Kanada contohnya yang mempunyai bekalan vaksin yang sungguh banyak, kita mungkin tidak mengalami situasi yang sebegini. Hakikatnya kita perlu menunggu bekalan vaksin untuk hadir. Dan kalau kita tengok AstraZeneca, bekalan seterusnya adalah mungkin dalam beberapa minggu ini di mana 1 juta dos vaksin ini akan diterima melalui inisiatif COVAX dan ianya membolehkan adanya option ataupun pilihan untuk menambah baik proses yang sedia ada. Sehingga isu bekalan itu tidak dapat ditangani dengan sebaiknya dan ini mungkin di luar kawalan kerajaannya, kita tidak dapat memastikan kelancaran penjadualan appointment yang kini sedang dilangsungkan. So sekarang ni saya rasakan kerajaan sudah pun membuat apa yang dapat dilakukan oleh kerajaan dan kita harus memastikan mobilisasi rakyat masyarakat itu dapat menyokong usaha tersebut. Azrul, saya ingin mengkongsikan angka-angka rasmi yang berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini di mana Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah baru saja menciapkannya di Twitter di mana pada hari ini 3,418 kes baru COVID-19 dilaporkan dengan Selangor catat kes tertinggi sebanyak 1,200. Angka-angka ini bukanlah satu angka yang melegakan kita pada ketika Ramadan dan juga Aidilfitri ini. Dan apabila kita bercerita mengenai angka ini, ramai yang seperti Azrul katakan tadi mengaitkan dengan vaksinasi seperti negara di United Kingdom contohnya. Walaupun Azrul sudah jawab sebentar tadi, tetapi bagaimana kita nak memastikan dan juga berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan meminta masyarakat untuk sama-sama membantu dan juga berusaha untuk kita mengawal jangkitan dan dalam masa yang sama kita memahami proses vaksinasi sedang berlaku pada ketika ini. Kerana mungkin sentimen itu sukar untuk diuruskan pada ketika ini, Azrul. Saya rasa apa yang akan berlaku ialah semangat masyarakat itu akan mungkin lebih meningkat atau menyokong usaha ni apabila melihat lebih ramai mereka yang dapat menerima vaksin. Kadang-kadang kita melihatlah kiri kanan, jiran, ahli keluarga dan sebagainya untuk membantu kita untuk membuat keputusan sama ada untuk menerima vaksin ini atau tidak kan. Kita tunggu dan lihat kan. Betul. Dan mungkin ini adalah sikap antara kita dan mungkin mereka mahu melihat apa yang berlaku dalam masa yang terdekat ini dan kita tidak boleh memaksa mereka untuk mengambil vaksin. Walau bagaimanapun kita perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di India. Di mana di India itu apa yang berlaku sekarang adalah kesempitan vaksin di mana mereka yang mahu dapatkan vaksin ini cuba mengambil vaksin ini ketika berlakunya wabak yang membara. Dan ini adalah situasi di mana pakar akan mengatakan bahawa ianya adalah too late atau sudah pun terlambat. Ia perlu menerima vaksin itu sebelum wabak itu berlaku pada tahap yang sedemikian. Oleh itu, kita perlu memastikan sekarang apa yang berlaku di India itu tidak berlaku di negara kita ini. So kita perlu memastikan diri kita menerima vaksin, keluarga, sanak saudara dan jiran dan komuniti itu sendiri menyokong penuh untuk mengambil vaksin kerana kita tidak mahu dalam situasi di mana ianya sudah terlambat baru nak fikir nak dapatkan vaksin. Okey, terima kasih Azrul Muhammad Khalid merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial dan sekali lagi saya kongsikan angka-angka ataupun data yang berkaitan dengan COVID-19 hari ini di mana menerusi ciapan di Twitter Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebentar tadi beliau memaklumkan bahawa kes baharu akibat COVID-19 hari ini ialah 3,418 kes di mana Selangor mencatatkan kes pertambahan tertinggi sebanyak 1,200 kes diikuti dengan Sarawak 587 kes dan juga di Kelantan sebanyak 400 pertambahan kes baharu. Kami akan bawakan perkembangan ini dari masa ke masa. Kita berhenti rehat seketika dahulu.